Sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Adakah Najib akan diberikan tahanan rumah minggu hadapan? Persoalan itu mula jadi besar dalam kalangan netizen dan pengulas politik apabila setelah salinan titah edemdum dimiliki Nizar, beri sajalah Najib tahanan rumah, kata Sabudin.com. Selepas timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi dan Menteri Besar Pahang Wan Rosti Wan Ismail membuat afidavit mengenai kewujudan titah edendum yang membenarkan Najib Razak diberi tahanan rumah, kini anak bekas Perdana Menteri itu sendiri berbuat demikian. Nizar Najib yang juga Exco Kerajaan Negeri Pahang hari ini memfailkan afidavit berkenan sebelum perbicaraan di Mahkamah Rayuan mengenai rayuan Najib untuk diberikan kebenaran memulakan semakan kehakiman bagi pelaksanaan titah tambahan itu. Nizar memfailkan afidavit itu sebagai sebahagian daripada permohonan untuk mengemukakan bukti tambahan bagi menyokong semakan kehakiman oleh ayahnya. Dalam pengakuannya, Nizar memberitahu beliau memfailkan afidavit berkenan setelah diberitahu sendiri oleh Sultan Pahang yang di-Pertuan Agong yang ke-16 mengenai sah wujudnya titah edemdum tersebut. Bahkan Sultan Pahang juga turut memberikan satu salinan daripada titah edendum asal tersebut kepada Nizar. Sebelum ini, ketika semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi, Mahkamah menolak permohonan Najib kerana beranggapan afidavit Zahid Hamidi dan Wan Rosdi untuk menyokong permohonan Najib sebagai hearsay semata-mata. Zahid Hamidi mengemukakan afidavit setelah ditunjukkan titah edendum itu oleh Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz melalui telefon bimbitnya. Menurut Zahid Hamidi, Tengku Zafrul memperoleh gambar titah edendum itu setelah ditunjukkan titah edendum itu oleh Sultan Pahang kepadanya. Tetapi kini melalui afidavit anak Najib untuk menyokong kewujudan titah edendum itu setelah diberitahu sendiri oleh Sultan Pahang serta diberikan satu salinan asal kepadanya, baik kerajaan atau mahkamah daripada segi moralnya tiada alasan lagi untuk menolaknya. Takkan nak dikatakan hearsay juga selepas ini? Apakah sampai ke peringkat Sultan Pahang sendiri pun perlu bertitah mengenai kewujudan titah edendum itu, maka barulah ia mahu disahkan. Pokok terbesar dalam isu ini ialah kerana kerajaan Madani pimpinan Anwar Ibrahim sendiri yang enggan mengaku atau menafikan kewujudan titah edendum yang dititahkan sebelum baginda menamatkan tempoh perkhidmatan sebagai Agong yang ke-16. Keengganan kerajaan berterus terang itulah yang menyebabkan Najib memohon semakan kehakiman di mahkamah bagi mengesahkan kewujudannya. Sepatutnya kes ini tidak perlu sampai ke mahkamah. Memadai dengan kerajaan Madani bermarkah berani berterus terang mengenainya. Kalau ada, katalah ada, dan jika tiada, sebutlah tiada. Susah sangat ke, kata Sabudin.com. Jika sejak awal lagi kerajaan berani berterus terang, tak kiralah sama ada mengenai kewujudannya atau menafikannya atau mengatakan titah edendum itu tidak sah, maka pasti isu ini sudah lama selesai. Sekarang dan sampai ke peringkat di mana salinan asal titah edendum sudah di tangan anak Najib, beri sajalah tahanan rumah kepada Najib, kata Sabudin.com. Nak tunggu apa lagi, kos mahkamah pun dapat dijimatkan, kata Sabudin di dalam tulisan beliau. Kadang-kadang pelik jugalah Sabudin ni kan. Dulu dia menyokong Anwar, sekarang macam tak menyokong pula kerajaan Anwar. Apa pendapat anda? Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pengakuan terkini Najib Tun Razak yang paling mengejutkan dan menghairankan kita. Apabila Najib kata, tiada apa nak disembunyikan, saya telus. Ini berkait dengan 1MDB. Namun netizen masih ingat beberapa tahun yang lepas dalam isu 1MDB, kalau betul Najib telus dan tiada menyembunyikan apa-apa, kenapa banyak kali beliau terkantoi sendiri apabila antara kenyataan Najib yang pernah disebut ialah seakan-akan dia tak kenal dengan Jolo. Tapi akhirnya apa yang berlaku, pendedahan demi pendedahan berlaku. Sehingga insiden beliau minum kopi teh di sebuah kapal mewah bersama keluarga dan Jolo
tersebarlah pula. Waktu itu macam-macamlah alasan Najib, tapi akhirnya terbukti pula. Tapi hari ini Najib pula mengaku bahwa tiada apa nak disembunyikan, saya telus, kata Najib. Wah, sejauh mana boleh dipercayai kata-kata Najib ini apabila beliau kata beliau telus dan tiada apa nak disembunyikan? Tapi netizen ada berbelah bahagi, ada yang percaya, ada juga yang tak percaya dengan apa yang Najib katakan. Tetapi lebih ramai orang yang percaya dan lebih ramai juga yang sebenarnya tidak percaya. Mereka kata banyak bukti yang menunjukkan Najib tak bersalah. Tapi ada juga satu pihak yang mengatakan bahwa ada bukti bahwa Najib memang semestinya bersalah. Sudah banyak pendedahan demi pendedahan yang mengkantoikan Najib sendiri, mengkantoikan Rosma Mansur dan keluarganya juga. Hari ini kita digemparkan dengan laporan di Malaysia kini ini. Bekas Perdana Menteri Najib Razak berkata, tiada apa yang hendak disembunyikan dan dia sentiasa bersikap telus dan berhubung isu kemasukan dana ke akaun banknya. Wah, ketika menangkis tuduhan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram melibatkan RM2.27 bilion daripada dana 1MDB, bekas Menteri Keuangan itu hari ini menegaskan bahawa dia telah memaklumkan kepada M-Bank dan mengharapkan bank komersial itu memaklumkan perkara itu kepada Bank Negara Malaysia BNM. Najib menjelaskan dia diberitahu mengenai sumbangan yang akan diterima daripada almarhum Raja Abdullah dari Arab Saudi dan telah memaklumkan kepada pengarah urusan M-Bank ketika itu, Chia Tek Kuang, apabila dia membuka akaun dengan bank berkenan. Najib juga menegaskan dia adalah individu yang terdedah secara politik dan telah meminta Chia memaklumkan perkara itu kepada Gubernur Bank Negara ketika itu, Zeti Akhtar Aziz. Saya tiada apa-apa untuk disembunyikan, kata Najib lagi. Dana tersebut dibelanjakan mengikut amanah yang diberikan oleh almarhum Raja Abdullah dari Arab Saudi untuk tujuan politik dan tanggung jawab sosial korporat CSR, katanya lagi. Saya merekodkan semua perbelanjaan saya dengan teliti melalui pengeluaran cek dari akaun Islamik bagi memastikan ketulusan dan dokumentasi yang betul, kata Najib kepada Hakim Perbicaraan Colin Lawrence Sequeira pagi ini. Bekas Perdana Menteri itu mendakwa dia tidak mempunyai pengetahuan atau penglibatan dalam salah laku di 1MDB dan penyelewengan dirancang sepenuhnya oleh Jolo serta anggota pengurusan dan kekayaan negara tersebut. Najib menyatakan kebimbangannya terhadap tindakan pihak pendakwaan yang mengabaikan bukti jelas mengenai penglibatan bekas CEO 1MDB Syahrul Azhar Ibrahim Helmi, bekas penasihat undang-undang Jasmine Low, serta individu lain yang didakwa bersekongkol dengan Jolo untuk menyeleweng dana milik entiti kerajaan tersebut. Kata Najib, bagi saya ini amat meresahkan dan bersifat peribadi kerana ia mencadangkan bahawa peranan utama mereka dalam kes ini bukan untuk mencari kebenaran tetapi untuk memesongkannya, memberikan keterangan palsu dan mengaitkan saya dalam sesuatu yang kelihatan seperti pendakwaan bermotifkan politik dengan tujuan semata-mata untuk mendapatkan sabitan terhadap saya, kata Najib. Ini bukan usaha sebenar untuk mencari kebenaran atau keadilan, katanya lagi. Sebaliknya, ini adalah usaha terancam untuk mendiamkan saya sebagai pesaing politik dan memastikan dominasi berterusan pihak lawan saya yang sedang berkuasa, ujar Najib lagi. Pada 30 Oktober, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memerintahkan Najib membela diri terhadap 4 tuduhan salah guna kuasa dan 21 tuduhan pengubahan wang haram melibatkan dana RM2.27 bilion daripada 1MDB. Hakim Colin Lawrence Sequeira memutuskan bahawa pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap Najib berdasarkan keterangan daripada 50 saksi yang dikemukakan sepanjang perbicaraan yang berlangsung selama 6 tahun sejak 2019. Najib pertama kali didakwa pada tahun 2018. Najib kini sedang menjalani hukuman penjara 6 tahun atas kesalahan salah guna kuasa yang berasingan melibatkan 42 juta daripada SRC International bekas anak syarikat 1MDB.
Sebelum kita berpisah, apa pula komen Anda untuk keterangan Najib yang terkini ini? Dia kata, tiada apa nak sembunyikan, saya telus. Kita jumpa lagi. Bye-bye.